Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallim ala hadzal nabiyil karim sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ayyuhal mu'minun, ittaqullah. Usikum wa iyaya bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الرجل لم يعمل خيرا قط فإذا مات فحرقوه وادروا نصفه في البر ونصفه في البحر فوالله لئن قدر الله عليه ليعذبنه عذابا لا يعذبه أحدا من العالمين فأمر الله البحر فجمع ما فيه وأمر البر فجمع ما فيه ثم قال لما فعلت قال من خشيتك وأنت أعلم فغفر له أو كما قال. Hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kata dia, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sabda Nabi, qala rajul lam ya'mal khairan qat. Nabi kata ada satu laki-laki yang dia ni merupakan satu laki-laki yang langsung tak pernah buat baik. Nabi SAW cerita dekat sahabat-sahabat tentang adanya satu laki-laki zaman dulu. Bukan zaman Nabi Muhammad SAW. Dia ni satu masalah dia jahat. Jahat dia ni sampai ke tahap Nabi kata lam ya'mal khairan qat. Tak pernah buat baik dalam hidup. فَإِذَا مَاتَ, bila dia dekat nak mati, dia pesan tinggal kepada anak-anak dia. Dia kata فَحَرِّقُوهُ وَذْرُوا نِصْفَهُ فِي الْبَرِّ وَنِصْفَهُ فِي الْبَحْرِ. Dia pesan tinggal kepada anak-anak dia. Dia kata kalau bapa mati esok, bakar aja mayat bapa ni. Wadhru nisfahu fil barri, abu mayat bapa sebahagian pi buang di tengah darat. Wa nisfahu fil bahr, sebahagian lagi hampa pi lempak dalam laut. Fa wallah, dia kata demi Allah, la in qadara Allahu alaihi la yu'azzibannahu azaban la yu'azzibuhu ahadan minal alamin. Dia kata jika Allah Subhanahu wa taala takdirkan ke atasnya lepas mati esok, tentu dia akan kena azab la yu'azzibuhu ahadan minal alamin. Sudah tentu dia akan kena azab dengan satu azab yang tidak pernah kena ke atas mana-mana manusia di dalam dunia ini.
Dia tahu dia jahat. Dia tahu jahat dia ni jahat cukup teruk. Dan dia tahu kata kerana jahat dia yang cukup teruk ni, dia tak ada tempat elok dah bila mati esok. Dia akan kena azab yang tidak ada manusia lain akan kena. Dia rasa macam tu. Maka dia pesan tinggal kepada anak-anak dia. Dia kata bapak mati esok, mayat bapak bakar, setengah habu pi buang tengah darat no, setengah habu pi buang dalam laut. Dia kata, pasal apa? Pasal pak pimai-pimai, pak akan kena bakar dengan api esok. Fa amara Allahul bahra fajama'a ma fihi wa amara al-barra fajama'a ma fihi. Kata Nabi SAW, selepas dia mati, selepas anak-anak dia bakar mayat dia, selepas mayat dia setengah dibuang di tengah darat, setengah dibuang dalam laut, selepas pada tu Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kepada laut suruh himpun balik debu-debu, abu-abu mayat dia ni. Dan Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan kepada darat suruh himpun balik segala debu-debu mayat yang dibakar dia hari itu ni. Summa qala, kemudian Allah berfirman kepada dia. Cerita ni cerita future. Cerita yang tak jadi lagi, tapi diceritakan kepada kita oleh Nabi SAW. Nabi cerita tentang satu manusia yang hidup zaman dulu, begini jadinya, dan Nabi cerita esok ni, future esok ni akan jadi macam ni. Nabi kata Allah Subhanahu Wa Taala perintah kepada air laut himpun balik segala debu mayat dia mai sini, perintah ke darat suruh bawa mai balik segala debu, segala habu mayat dia bawa mai balik, cantum jadi balik orang dia ni. Kemudian Allah tanya dia. Summa qala, kemudian Allah kata lima fa'alta. Tuhan kata kepada awak yang hang sampai macam ni, awak yang hang pi buat sampai macam ni, awak yang hang nak mati pi pesan dekat anak-anak suruh bakar mayat, suruh pi buang tengah darat, suruh pi buang dalam laut, awak yang hang pi buat sampai macam ni. Qal, jawab dia, min khasyatik. Dia kata aku buat ni kerana aku takut kepadamu ya Allah. Aku suruh ni anak aku bakar mayat aku, suruh pi buang tengah laut, suruh pi buang tengah darat ni pasal apa? Pasal aku takut denganmu ya Allah. Aku takut esok aku hidup balik, aku jumpa Allah, Allah azab aku tak boleh tahan. Wa anta a'lam. Dia kata dekat Tuhan, dia kata ya Allah, engkau Tuhan yang Maha mengetahui. Engkau tahu apa nak jadi kat aku esok ni. Faghafaralah. Nabi kata kerana takut dia tu, Allah ampunkan dia dan dia ke syurga. Hadis itu hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Hadis ni nak beritahu dekat kita bahawa supaya manusia ni, kita manusia tuan-tuan, kita buat salah. Hari-hari pun buat salah. Sedang tak sedang kita buat salah. Ramai manusia secara sedang dia buat salah. Ada manusia tak sedang dia buat salah. Yang pentingnya ialah bukan buat dosa, tapi yang pentingnya ialah bertaubat di atas dosa. Yang tu yang penting. Sebab manusia, mana bumi tidak kena hujan. Padang pasir Sahara yang kering kontang tu pun ada hari hujan turun, walaupun jarang-jarang. Tidak ada bumi yang tak pernah kena yang hujan. Tidak ada manusia yang tidak pernah buat dosa. Yang baik ialah manusia yang apabila berdosa, dia minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Minta ampun itu adalah manifestasi kepada takut dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana takut itu, Nabi kata faghafaralah, maka Allah Subhanahu Wa Taala ampunkan dia. Dalam sebuah hadis lain, riwayat daripada Abbad bin Abdullah bin Az-Zubair bin Al-Awwam radhiyallahu anhum ajma'in. Kata dia, sami'tu Aisyah radhiyallahu anha qalat,
Sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa mustanidun ilayya yaqul Allahumma ighfirli warhamni wa alhiqni birrafiqil a'la. Daripada Abbad bin Abdillah, dia ni tabi'in, dia bukan sahabat, dia tabi'in. Abbad bin Abdillah, dia anak kepada seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Az-Zubair bin Al-Awwam. Abdullah bin Az-Zubair anak penakan kepada Aisyah radhiyallahu anha yang diambil oleh Nabi buat jadi anak angkat Nabi. Dan mereka ni semua, Abbad bin Abdullah bin Az-Zubair bin Al-Awwam, adalah adik-beradik dengan Khadijah binti Khuwailid. Dia bersangkut kot tu, kiri sangkut, kanan sangkut. Daripada Abbad, dia kata Aisyah radhiyallahu anha pernah kata, Aisyah pernah cerita detik-detik kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam dia wafat di rumah Aisyah. Nabi isteri ramai, tapi hati Nabi ni cenderung sayang kepada Aisyah. Sehinggalah lahir satu hadis, Nabi kata, ya Allah, kalaulah sekiranya aku ni nak ditakdirkan habis umur, biarlah di rumah Aisyah. Allah perkenan doa Nabi, maka Nabi pun wafat di rumah Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah meriwayatkan hadis ni. Dia kata sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa mustanidun ilayya. Dia kata aku dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa. Ketika itu Nabi tersandang di dada aku. Ni Nabi dekat nak wafat ni. Nabi duduk sandang di dada Aisyah isteri dia. Nabi kata Allahumma ghafirli. Nabi kata, ya Allah, ampunkanlah aku. Warhamni, ya Allah, kesianlah kepada aku. Wa alhiqni birrafiqil a'la. Ya Allah, bagilah aku jumpa dengan ar-rafiqul a'la. Sebahagian ulama hadis kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi satu kekasih Allah yang maksum, yang tidak berdosa, nak mati takut dosa. Nabi SAW manusia paling mulia yang tidak ada manusia semulia dia. Nabi waktu nak wafat, Nabi minta Allahumma ghafirli, ya Allah ampunkan dosa aku. Nabi tidak berdosa, Nabi minta ampun dosa dia. Warhamni, ya Allah kesian pada aku. Wa alhiqni, ya Allah jumpakanlah aku lepas mati ni birrafiq. Dalam riwayat lain kata birrafiqil a'la, dengan Tuhan yang maha tinggi. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Di dalam sebuah hadis riwayat daripada Muslim bin Al-Harith At-Tamimi radhiyallahu an. Kata dia, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza sallaita subh faqul qabla an tukallima ahadan minan nas Allahumma ajirni minan nar 7 marrat. Fa innaka in mitta min yawmika dhalik kataballahu azza wa jal laka jiwaran minan nar. Wa idza sallaita al-maghrib faqul qabla an tukallima ahadan minan nas Allahumma inni as'aluka al-jannah Allahumma ajirni minan nar 7 marrat. Fa innaka in mitta min lailatika tilka kataballahu azza wa jal laka jiwaran fin nar. Atau kama qal, hadis riwayat Imam Ahmad bin Hanbal. Daripada Muslim bin Al-Harith At-Tamimi radhiyallahu anhu, kata dia, Nabi SAW satu hari kata ke dia, Muslim ni kata,
satu hari Nabi mai pesan ke dia. Nabi kata, iza sallaita subh. Nabi kata, wahai Muslim, kamu kalau boleh tiap-tiap selesai sembahyang subuh, faqul qabla an tukallima ahadan minan nas. Kamu ucapkan sebelum kamu bercakap dengan orang. Kita habis sembahyang, kita nak bersembang, kita nak bercakap dengan orang, nak apa? Nabi kata sebelum tu. Habis kita sembahyang subuh, bagi salam, sedikit zikir yang kita buat sebelum kita mula bercakap dengan orang. Nabi kata, faqul Allahumma ajirni minan nar. Allahumma ajirni minan nar. Allahumma ajirni minan nar 7 marat, 7 kali. Dan kadang-kadang kita sembahyang di mana-mana dengar imam dia lepas dia bagi salam, sebelum dia start Allahumma antas salam wa minkas salam tu, sebelum tu dia sebut Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Itu daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma berbeza pendapat. Imam Ahmad bin Hanbal kata ini hadis hasan. Tapi Al-Albani dia kata ini hadis dhaif. Persoalan tentang hadis dhaif ini, kalau kita tengok perbahasan di kalangan ulama-ulama hadis, terbahagi 3. Satu, Al-Qadhi Abu Bakar Ibnu Al-Arabi. Dia ni syadid, dia ni strict, dia tegah. Dia kata hadis dhaif tak boleh pakai langsung. Itu pendapat Al-Qadhi Abu Bakar Ibnu Al-Arabi. Pendapat kedua, pendapat yang dipegang oleh Imam Ahmad bin Hanbal, Imam mazhab Hanbali, dan juga Imam Abu Dawud, salah seorang daripada rawi, daripada pengumpul hadis di dalam Sunan Sittah. Imam Abu Dawud dan Imam Ahmad bin Hanbal, dia kata apa? Hadis dhaif adalah hadis dan boleh beramal secara mutlak. Dan pendapat ketiga di kalangan ulama al-muhaqqiqin, mereka ni ambil jalan tengah. Mereka kata hadis dhaif kalau sekiranya yang menyentuh tentang fadailul a'mal, tentang kelebihan beramal, ataupun yang menyentuh tentang kisah-kisah para nabi dan sebagainya, ataupun yang menyentuh tentang peringatan daripada Allah dan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, boleh diamalkan. Tapi kalau menyentuh tentang hukum hakam ataupun perkara-perkara al-aqaid, perkara-perkara tentang akidah, itu tidak boleh. Itu pendapat al-muhaqqiqin. Bottom line, kita ambil satu kesimpulan apa dia? Hadis dhaif adalah hadis dan boleh beramal dengan dia. Maka hadis yang kita baca ni riwayat daripada Muslim. Dia kata Nabi SAW satu hari panggil dia, Nabi kata dekat dia, wahai Muslim, iza sallaita subh, apabila kamu sembahyang subuh, sebelum kamu mula bercakap dengan orang, katalah Allahumma ajirni minan nar. Ya Allah, jauhkanlah aku daripada neraka. Allahumma ajirni minan nar. Ya Allah, jauhlah aku daripada neraka. Allahumma ajirni minan nar. Ya Allah, jauhlah aku daripada neraka. 7 marat, 7 kali. Fa innaka in mitta min yaumika dhalik kataballahu azza wa jalla laka jiwaran minan nar. Nabi SAW kata kepada Muslim bin Al-Harith At-Tamimi, Nabi kata dekat dia, kalau sekiranya hang buat amalan benda ni, lepas sembahyang subuh sebut Allahumma ajirni minan nar. Kalau ramai Allahumma ajirna minan nar, minta ya Allah jauhlah aku daripada neraka. Kalau hang sebut benda ni 7 kali, in mitta min yaumika dzalik, ditakdirkan kamu mati hari itu. Ditakdirkan kamu mati pada hari yang kamu duk sebut Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar. Nabi kata kalau takdir kamu mati pada hari itu, kataballahu azza wa jalla laka jiwaran minan nar.
Allah tentukan hang selamat daripada neraka. Ini tawaran hebat. Nak sebut Allahumma ajirni minan nar bukan susah tuan-tuan. Beruntung orang yang sebut, rugi orang yang tidak sebut. Wa idza sallaital maghrib, Nabi kata apabila kamu sembahyang maghrib, faqul qabla an tukallima ahadan minan nas, sebelum bercakap dengan orang lain, katakanlah Allahumma inni as'alukal jannah. Sembahyang maghrib sebut Allahumma inni a'udzubik, Allahumma inni as'alukal jannah, ya Allah aku minta syurgamu. Ya Allah, aku minta syurgamu. Bagi satu tempat kepada aku di syurga. Allahumma ajirni minan nar. Lepas itu sebut, ya Allah, jauhlah aku daripada neraka. Allahumma inni as'alukal jannah. Allahumma ajirni minan nar. Sebut tu 7 marat, 7 kali. Fa innaka in mitta min lailatika tilka. Nabi kata kalau ditakdirkan lepas maghrib kamu baca macam tu dan ditakdirkan malam tu kamu meninggal. Nak mati tak tahu bila tuan-tuan. Bukan syarat tua untuk mati, bukan syarat sakit untuk mati. Sampai masa mati. Duduk tempat kerja boleh mati, duduk tengah drive boleh mati. Satu sahabat kita di Kulim, daripada rumah dia di Taman Bersatu Kulim, mai ke Bank Islam dekat Kelang Lama, pergi draw duit, lepas draw duit bawa kereta, isteri duduk ada sebelah, duduk tunggu tu daripada depan Bank Islam Kelang Lama nak keluar ke main road tu, duduk tunggu tu setengah. Kereta dah tak jalan lagi. Bini dia kata, abang meninggal tuan-tuan. Di bangku kereta tu duduk meninggal. Tangan duduk pegang steering. Few years back, kejadian itu. Cerita nak mati ni tak tahu bila kita ni disuruh bersedia. Itu aja. Maka Nabi SAW habang kat kita ni persediaan untuk menghadapi hari yang kita tak tahu bila. Nabi kata kalau boleh komit dengan amalan ini, kita sentiasa buat amalan ini. Lepas sembahyang subuh, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar 7 kali. Nabi kata kalau ditakdirkan kamu mati siang itu, kamu jauh daripada neraka. Lepas sembahyang maghrib, Nabi kata sebut Allahumma inni as'alukal jannah, ya Allah aku nak syurgamu, aku minta kepadamu syurgamu. Allahumma ajirni minan nar, ya Allah jauh aku daripada neraka. Kalau ditakdirkan kamu mati pada malam itu, Nabi SAW kata Allah sudah tulis nama kamu sebagai orang yang terjauh daripada neraka. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, mudah-mudahan muqaddimah itu memberi manfaat kepada kita insya-Allah. Kita menggunakan Bahrul Mazi jilid 21. Bahrul Mazi jilid 21 muka surat 14. Muka surat 14. Saya flashback sikit hadis yang kita dah baca pada bulan 6 hari itu. Hadis ni riwayat daripada Adi bin Hatim At-Ta'i. Dan kita dah cerita dengan panjang lebar tentang Adi bin Hatim At-Ta'i dalam kuliah bulan 6 hari itu. Bagaimana dia ni, Adi bin Hatim At-Ta'i ini adalah pembesar kaum. Dia kontrol satu kelompok besar masyarakat Arab, masyarakat At-Ta'i pada masa itu. Dan kelompok dia ni adalah kelompok hebat yang ada nama. Dan Nabi SAW duk teringat-ingat tentang Adi bin Hatim At-Ta'i ni. Nabi teringat-ingat sehingga Nabi sebut, Nabi kata, ya Allah, harap sangatlah satu hari esok Adi bin Hatim ini masuk Islam depan aku. Nabi berharap benda ni. Pasal apa? Pasal dia satu orang yang mempunyai influence dalam masyarakat kaum dia. Dia mempunyai pengaruh dalam masyarakat dia.
Kalau sekiranya kita boleh pegang satu kepala kaum, kalau kita boleh pegang satu orang besar, kalau kita boleh pegang satu orang yang berkedudukan dan ada kuasa, bukan kita dapat dia seorang, kita dapat geng dia sekali. Maka strategi dakwah Nabi SAW, memang Nabi akan bagi special attention kepada kepala-kepala kaum ini. Pasal apa? Pasal ini jalan ekspres untuk nak mengajak orang kepada Islam. Cuma masalahnya apa dia yang kita baca bulan 6 hari itu? Masalah dia Adi bin Hatim At-Tai. Masalahnya dia ni, dia benci kepada Nabi dan dia benci kepada Islam. Dan dia kata, aku rasa tidak ada manusia di dalam muka bumi ini yang lebih benci Muhammad dan lebih benci Islam daripada aku. Dia kata. Orang ni tuan-tuan, apabila ada duit, orang ni tuan-tuan, bila ada kuasa, orang ni bila ada kelebihan, dia ada sikit mai dalam diri dia. Sombong itu. Maka Adi bin Hatim At-Tai jenis ni. Berkat doa Nabi SAW, pada satu hari bersempena dengan tentera Islam pergi kepung negeri dia. Dia duduk di Najdin. Bila tentera Islam pergi kepung, dia lari ke Syam. Adik perempuan dia kena tangkap, kena tawan dengan tentera Islam. Dalam tempoh adik perempuan dia kena tawan, adik perempuan dia dilayan dengan baik oleh tentera Islam. Apabila adik perempuan dia ni dilayan dengan baik, satu hari Adi bin Hatim At-Tai hantar utusan dia mai jumpa Nabi, minta dibebaskan adik perempuan dia. Nabi kata okey, Nabi bebaskan. Nak bebas adik perempuan dia tu, Nabi bekalkan pula dengan makanan, dengan kenderaan, dengan apa untuk hantar dia balik elok-elok kepada abang dia. Bila adik dia sampai di sana, dia tanya adik dia, macam mana Muhammad? Adik dia puji Nabi ni, tak ada yang tak elok pada Nabi ni. Dia tak puas hati. Dia membenci Nabi SAW 20 tahun. Dia membenci Nabi, sedangkan tak pernah jumpa Nabi. Banyaklah kes macam ni dalam masyarakat kita. Kita benci satu orang dalam keadaan kita tak kenal orang tu. Semata-mata kerana hearsay, kerana orang duk cerita dia ni macam ni, macam ni, macam ni, macam ni, kita develop dalam diri kita kebencian kepada dia. Betapa tidak adilnya kita. Adi bin Hatim At-Tai 20 tahun benci Nabi. Bila adik balik medok cerita, kata Nabi Muhammad ni bagus abang, dia ni okey, dia ni layan saya dengan baik, peribadi dia mulia. Dia nak kenal Muhammad ni. Maka dia tinggal negeri Syam, dia mai ke Madinah, dia nak mai tengok sendiri yang kata Muhammad ni macam mana, betul ke macam yang adik dia kata. Bila Adi bin Hatim At-Tai sampai, dia masuk aja dalam majlis Nabi SAW, sebahagian sahabat Nabi kenal dia. Siapa tak kenal dia? Dia orang kenamaan. Dia orang besar, dia kepala kaum. Sahabat-sahabat terus habaq kepada Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, inilah Adi bin Hatim At-Tai. Nabi dengar aja nama Adi bin Hatim At-Tai, Nabi bukan takut kat dia, tapi Nabi tunjuk hormat dekat dia. Nabi bangkit, Nabi pi dekat dia, Nabi salam dia, Nabi pegang tangan dia dua-dua belah, Nabi bawa dia mai, suruh duduk sama dengan Nabi. Dia tersentuh. Satu orang yang selama ni dia duk bayang dalam kepala dia jahat, dia duk bayang dalam kepala dia pemecah belah masyarakat, dia duk bayang dalam kepala dia segala yang tak elok tentang orang ni, tiba-tiba kawan ni mai, layan dia, entertain dia, tunjuk respect kepada dia, ini sudah terkeluar daripada tanggapan dia. Dalam pada tu mai pula satu perempuan tua bawa anak kecil, mai habaq kata, ya Rasulullah, saya ada hajat dengan tuan, boleh tak? Nabi kata dekat Adi bin Hatim, duduk Sat, nak pergi tengok apa hal orang ni. Dia tengok benda ni, dia tengok dan menilai. Lepas itu Nabi SAW habis selesai urusan dengan perempuan dengan anak kecil ni, Nabi mai balik dekat dia. Nabi kata, Adi, kita sembang di rumah. Maknanya Nabi bagi special attention kepada dia. Nabi bagi perhatian khusus untuk dia. Dia tak dilayan macam orang lain, pakai sembang di masjid. Nabi ajak dia pergi rumah. Hati dia makin dia kata, takkan Muhammad macam ni, 20 tahun aku benci dia, takkan dia macam ni.
Nabi bawa dia sampai di rumah, dia letak wisadah. Ini kita baca bulan 6 dulu. Wisadah ni bantai orang Arab. Saya dah cerita dah hari itu. Sebagai kemuliaan, sebagai satu takrim, satu respect kepada tetamu. Dalam riwayat yang kita baca ni kata letak bantai Nabi duduk. Dalam riwayat lain kata dia letak bantai. Nabi suruh Adi duduk atas bantai itu. Dia duduk tengok, dia tak kata apa. Dia duduk main ketat dada. Bila dia aku selama ni duk marah, duk benci, duk meluat, duk buat macam-macam dekat dia. Sedangkan dia orang baik macam ni. Apa aku ni? Bila benda ni jadi macam tu, Nabi tanya dia. Ni yang kita baca bulan lepas. Tak apa kot, kita flashback balik. Ada yang tak main dan ada yang main tapi tak ingat apa. Terlupa. Kata bulan 6 ni bulan berapa lah? Bulan 9. Lupa lah. Bila cerita-cerita tu teringat balik. Ada cerita-cerita tu baru itu tak ada cerita ni pun ada juga lagu tu. Nabi SAW pun pegang dia. Kemudian Nabi kata dekat dia, Adi, pasal apa tak mau masuk Islam? Tuan-tuan tengok dakwah Nabi macam mana. Oh, cantik tuan-tuan. Nabi SAW, dia bukan tak tahu Adi bin Hatim At-Tai ni duduk tengala atas belakang dia. Bukan dia tak tahu. Walaupun WhatsApp tak ada zaman tu. Kan? Nabi bukan tak tahu apa orang duduk kata kat dia. Nabi bukan tak tahu cemuhan, tohmahan, cercaan apa semua duk kena kat dia. Bukan Nabi tak tahu. Tapi Nabi boleh buang benda tu pergi ke tepi. Buat macam kau ni tak ada apa-apa. Tidak semua orang boleh buat macam tu, tuan-tuan. Banyak orang tak boleh buat macam tu. Dia tak boleh sembunyi kebencian dia, kemarahan dia. Nabi boleh. Nabi tanya dia, awak hang tak mau masuk Islam pasal apa? Adakah hang percaya kata ada Tuhan lain lebih berkuasa daripada Allah? Bila dengar Nabi cakap macam tu, benda ni unexpected. Satu benda yang luar jangka. Dia duk jangka Nabi ni lagu mana. Tengok Nabi ni very polite. Cukup bersopan. Nabi santuni dia. Dia kata tak ada. Saya tidak nampak ada Tuhan lain. Nabi kata dekat dia, pasal apa hang tak mau sebut Allahu Akbar? Pasal apa tak mau admit, tak mau mengaku kata Allah itu Tuhan yang maha besar? Adakah hang rasa ada Tuhan lain yang lebih besar daripada Allah? Nabi bagi dekat dia. Dia kata tak ada. Nabi explain dekat dia elok-elok. Nabi kata, Adi, hang tahu tak bahawa Yahudi mereka itu dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Dia angguk. Hang tahu tak kata Nasara mereka itu dhulal, mereka itu sesat daripada jalan kebenaran. Dia angguk. Habis Nabi kata banyak tu, dia terus kata, dia kata fa inni ji'tu musliman. Dia kata ya Rasulullah, saya mai ni nak jadi orang Islam. Dekat tu kita baca bulan 6 hari tu. Tuan-tuan tengok muka surat 14 sambung di bawah sekali. Dia kata menumpangkan dhaif kepada jiran. Ini sambungan dia. Menumpangkan dhaif kepada jiran. Dhaif maksudnya apa? Tetamu. Kan kita hari ni pun kalau kad jemputan dia tulis pukul 8.30 pagi. Ketibaan Dif jemputan. Dif itu bukan DJ Dif. Dif itu daripada perkataan Arabnya dhaif. Dad yafa, dhaif. Kan ni musim orang pergi Mekah nak pergi buat haji. Jemaah haji ni disebut Duyufur Rahman. Duyuf itu plural kepada singularnya apa dia? Dhaif. Dhaif satu tetamu, duyuf maksudnya tetamu-tetamu. Dia kata menumpangkan dhaif kepada jiran, tetamu kita. Boleh tak boleh kita tumpangkan dia di rumah jiran? Kita anak ramai, rumah ada 3 bilik. Jadi kalau tetamu mai, tak kena nak buh tang mana tetamu ni. Nak pasang kemah Arafah di tengah ruang, tak berasa macam kita tak syok lah. Kita nak entertain tetamu ni biar dia selesa. Kalau pasang kelambu tengah-tengah rumah, kalau zaman lah ni kita belanja dia seri Malaysia lah.
Kan? Kita bagi satu bilik kat dia, kita kata duduk sana lah, tak apa. Zaman Nabi SAW, Nabi tumpangkan dia di rumah jiran yang rumahnya ada bilik kosong. So dia kata menumpangkan daif kepada jiran, maka adalah perbuatan menumpangkan daif pada jiran itu telah diperbuat oleh Nabi SAW. Satu benda yang Nabi pernah buat. Maka dengan perbuatan Nabi itu menunjukkan harus kita menumpangkan daif kepada jiran. Nak abang kata boleh buat macam tu, tapi dengan persetujuan jiran. Rumah kita tak boleh nak duduk, kita tanya jiran, kata boleh tak saya nak minta tumpangkan tetamu saya satu bilik. Oh, dia kata ahlan wa sahlan, silakan pergi duduk. Perbuatan itu tidak salah. Demikianlah khabarnya datang disebutkan di dalam hadis, iaitu qala summa amara bi fa unziltu 'inda rajulin minal ansar. Kata Adi bin Hatim, kemudian daripada sudah aku duduk sama-sama dengan Nabi SAW di rumahnya. Ni dia cerita, lepas dah cerita di masjid, Nabi ajak main rumah, lepas dah Nabi tanya dia soalan-soalan tadi, awak tak mau masuk Islam, awak ada Tuhan lain ke selain daripada Allah, awak ada ke benda lain lebih besar pada Allah. Lepas pada tu Nabi bawa dia pergi tumpangkan dia di rumah jiran Nabi, dan telah diketahuinya Islamku, dan Nabi pun sudah tahu aku sudah peluk Islam, aku sudah jadi orang Islam. Maka disuruhnya Nabi SAW, aku ikut orang yakni jiran yang menjadi tempat aku ditumpangkan padanya. Nabi pun panggil orang sebelah ni, bawa dia pergi tidur di rumah hang. Begitu. Maka iaitu ditumpangkannya aku pada satu laki-laki daripada kaum Ansar. Nabi bagi Adi bin Hatim At-Tai pergi tumpang duduk di rumah satu sahabat Ansar. Sahabat Ansar ni siapa tuan-tuan? Orang Madinah. Orang Madinah. Mereka lah orang yang menolong. Itu sebab dipanggil Ansar. Mereka orang yang menolong sahabat-sahabat Muhajirin apabila mereka sampai di Madinah. Bila aku telah ditumpangkannya, maka datang aku kepadanya. Adi bin Hatim At-Tai, dia kata apa? Walaupun Nabi letakkan aku tumpang duduk di rumah jiran Nabi, tapi aku tiap-tiap hari duk mai jumpa Nabi kerana nak belajar Islam daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana katanya di dalam hadis ini, dia kata ja'altu aghsyahu atihi tarafain nahar. Maka jadilah aku datang akan dia, yakni akan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku datang akan Nabi itu dua hujung, yakni pangkal hari, pagi dan petang. Oh, dia pergi mengaji dekat Nabi sehari dua kali. Pagi lepas subuh pergi sekali, petang sebelum maghrib dia pergi sekali, pergi belajar Islam daripada Nabi SAW. Selalu dia jadi macam ni tuan-tuan. Selalunya orang baru masuk Islam ni dia gelut nak belajar Islam. Hak Islam daripada beranak ni, ya Allahu Akbar, dia tak apa gelut, tak apa nak gelut. Hantu sahabat lah, boh lah siapa pun nak mengajar duk lalu kot tu, dia tengok lagu mata ikan kering tu aja. Mai lah siapa pun mengajar, aku tak ada masa nak mai. Dia jadi lagu tu. Jadi kan tuan-tuan, selalu je lagu tu. Orang hak duduk rumah dekat dengan kawasan pondok tu tak pernah pergi mengaji di pondok tu. Biasa, pondok mana pun sama. Rumah dia duduk tepi aja pagang pondok ni. Pondok hak orang duduk mengaji agama, dia tak nak pergi. Orang tanya, dia tahu. Tanya, pondok ada duk buat mengajar ke? Dia kata, pondok mai selalu dah ramai lah. Orang tanya dia, siapa yang duk mengajar? Ada aku, ustaz-ustaz dia bawa. tak ambil tahu. Dia jadi macam tu. Manusia ni dia jadi macam tu. Allah rezekikan kepada dia pi duduk berjiran, berhampiran dengan orang yang dia boleh pi duduk mengaji agama, boleh duduk tanya pasal agama, dia tak ambil manfaat. Dua abang ya, rumah saya tak jauh dengan rumah ustaz. Tegak tu. Sayang tuan-tuan, cukup sayang. Zaman Nabi SAW pun ada yang macam ni. Adi bin Hatim At-Tai daripada negeri Najdin, dia dah lari pergi ke Syam,
dia mai ke Madinah kerana nak mengesahkan apa yang adik perempuan dia cerita tentang Nabi dengan peribadi mulia ni. Bila mai dia tengok Nabi, dia dengar 2-3 patah cakap Nabi dan sebagainya, dia masuk Islam, dia stay di situ untuk belajar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sambung hadis tu, qala fa baina ana indahu ashiyah إذ جاءه قوم في ثياب من الصوف من هذه النمار. Kata dia, maka di dalam antara aku duk belajar dengan Nabi SAW pada satu petang, tiba-tiba datang akan dia satu kaum. Tengah dia kata, ni Adi bin Hatim At-Tai, dia cerita, tengah aku duk mengaji ilmu dengan Nabi pada satu petang, sebelum asar, duk mengaji dengan Nabi di masjid. Tiba-tiba mai satu kaum nak jumpa Nabi. Pada pakaian mereka itu kelihatan bagus. Nampak satu grup mai nak jumpa Nabi. Tengok ke attire mereka, tengok ke appearance mereka, tengok ke pakaian mereka tu, tahu ini orang kaya. Adi bin Hatim kata, geng hak mai satu geng ni, hak nak mai mengaji, hak nak mai jumpa Nabi ni, tengah dia duk mengaji dengan Nabi ni, satu geng mai nak jumpa Nabi, tengok ke depa ni punya luaran ni, tahu dah ini orang kaya. Dia kata, kerana pakaian mereka itu bagus daripada bulu belang-belang jalur. Oh, zaman tu pakai baju belang rancak. Allah pun rancak lagi kalau pakai baju belang. Bila tengok pakai macam ni, tak ramai orang ada baju ni. Masuk main cara langkah ni orang ada duit. Begitu. Qala fasalla wa qama fahatha alaihim. Kata Adi bin Hatim At-Tai, dia kata masuk waktu asar. Kebetulan bila depa ni sampai masuk waktu asar, maka Nabi SAW pun bangkit sembahyang asar. Apabila selesai sembahyang, Nabi SAW bangun berdiri dan mengucapkan beberapa kalimah ucapan. Nabi ni macam jemaah tabligh dah buat hari ni, majlis bayan tu. Bayan ni maksudnya apa? Penerangan. Habis semayang, satu orang bangkit, cakap Assalamualaikum, cakap benda agama, bagi satu bayan, bagi satu penerangan tentang agama. Nabi buat benda tu. Nabi bangkit berdiri, lepas habis semayang, selesai apa semua, Nabi bangkit berdiri, Nabi bercakap untuk memecut atas orang-orang itu. Maksudnya Nabi nak encourage, Nabi nak motivate mereka, Nabi nak bagi semangat kepada mereka hak mai ni. Yakni nak memberangsangkan hati mereka itu, nak menggalakkan mereka itu supaya bersedekah. Nabi tengok cara main ni orang ada duit. Jadi tajuk yang sesuai dengan orang ada duit ni, suruh sedekah lah. Nabi ni dia, kan sifat Nabi ni apa dia? Siddiq, amanah, tabligh, fatanah. Fatanah ni makna dia apa? Cerdik, bijak. Bijak Nabi ni apa dia? Bijak mengenali orang. Cerdik Nabi ni dia kenal orang. Mai dia tahu dia ni apa cerita dia. Dia ni apa kelebihan dia. Dia ni apa kelemahan dia. Dia ni Nabi tahu. Kan kita tengok hadis-hadis tentang kelebihan amal. Satu orang mai jumpa Nabi, ya Rasulullah, ayyul a'mal afdal. Saya baru cerita di Masjid Sultanah Bahiyah baru ni. Mai satu orang tanya, ya Rasulullah, apakah amal satu baik? Apakah satu amalan yang baik yang kalau saya buat pahala besar? Nabi kata dekat dia, birrul walidain. Nabi kata amal paling baik ialah kalau hang ada mak, ada bapa, buat baik kat depa. Okey. Esok mai orang lain tanya Nabi soalan sama, ayyul a'mal afdal, apakah amal yang paling baik ya Rasulullah untuk saya buat? Nabi tengok dia, Nabi tahulah. Nabi kata as-salatu ala waqtiha. Nabi kata amal paling baik ialah sembahyang awal waktu. Mai satu orang pula tanya, Nabi kata jihad fi sabilillah. Ulama-ulama hadis kemudian hari ini dalam bidang mustalah hadis bincang benda ni. Pasal apa ni? Betul-betul amal hak paling baik apa? Pasal apa? Mai hadis ni kata semayang awal waktu, mai hadis ni kata buat baik kat ibu bapa, mai hadis ni kata jihad fi sabilillah. Betul-betulnya amal hak paling baik apa?
Maka huraian dia kata apa? Jawapan Nabi itu berdasarkan orang yang bertanya. Nabi kenal. Dia ni hak mai tanya ni, Nabi jawab dekat dia, as-salatu ala waqtiha, semayang awal waktu. Pasal apa? Pasal Nabi tahu dia ni hak lain semua okey. Jaga mak pak okey, sedekah okey, jihad sabilillah okey, apa semua. Cuma semayang Zuhur pukul 4 suku. Ini saja dia punya problem. Maka Nabi attack tang tu aja. Nabi kata dekat dia, habuan dia Nabi kata, semayang awal waktu, berdebuk kata dia kata, weh, sebiji kena kat aku. Nabi SAW satu orang yang fatanah. Jadi Nabi kenal orang. Kita hari ni tak apa kenal. Kita tengok orang tak apa kenal. Orang baik kita berburuk sangka. Orang jahat kita percaya. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Bila Nabi tengok ni grup yang main ni, Nabi tengok, Nabi tahu ini orang ada duit. Bila habis sembahyang asar, Nabi bangkit berdiri. Nabi sebut. Nabi kata, Nabi nak menganjurkan mereka supaya bersedekah. Saya kita baca hadis dia. Dia kata masalah memecut kaum muslimin dan menggembirakan hati mereka supaya suka beramal sedekah. Apa ceritanya? Kata dia ini satu perkara yang telah dibuat oleh Nabi SAW supaya umatnya yang petah lidah dan pandai mengambil hati kaumnya itu, memecut orang-orangnya dan kaumnya kepada beramal dan bersedekah. Nabi kata siapa-siapa daripada kalangan kita-kita ni yang Allah bagi dekat dia satu kebolehan bercakap, bukan sahaja petah, dia boleh convince orang. Bukan semua orang. Yang dia bercakap, dia boleh convince, dia boleh meyakinkan orang yang dengar tu. Kalau dia bercakap tentang sedekah, orang nak bagi sedekah. Kalau dia bercakap tentang semayang, orang tu lepas pada dengar tu akan buat semayang yang dia cakap tu. Nabi SAW kata, mana-mana orang daripada umat dia ni yang ada kebolehan yang macam tu, gunakan kebolehan itu untuk nak menggalakkan orang supaya kuat beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita, Allah bagi kita kemampuan untuk nak meyakinkan orang, kita yakinkan orang benda tak betul. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Maka bersedekah itu disuruh oleh Nabi SAW walaupun sikit. Ni yang kata Islam ni sangat praktikal. Islam ni satu agama yang sangat praktikal. Dia suruh kita buat satu benda, tak boleh buat semua, buat sikit. Islam macam tu. Boleh buat banyak mana buat. Ada orang tanya, dia kata, Ustaz, macam sembahyang tarawih ni, kalau saya buat tak cukup 8, dia kata, kira tarawih ke tak lah? Ingat pun tanya, tak cukup 20. Dia kata tak cukup 8 pun tak cukup. Kan? Ada orang tanya. Dia kata saya dengan kerja dengan apa macam-macam, saya balik kerja tengok ada lagi orang sembahyang, saya pun singgah-singgah naik-naik dan dekat 6 dia kata. Kan? Jadi kalau saya dan buat 6 dia kira tarawih tak Ustaz? Dia kata. Allah kata apa dalam Quran? فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Siapa buat amal baik walaupun sikit, Allah bagi banyak mana yang dia buat. Dia buat sikit, sikit dia dapat. Oh, jadi kalau tak sampai 6 tak apa, dia mula duk syok. Dia mula nak main nak buat 6 tiap-tiap malam. Dah, jawapan kita tu bukan nak menganjurkan dia suruh buat 6. Nak abang kata hang buat berapa pun tak apalah, takat mana boleh. Kalau kita tengok balik riwayat-riwayat tarawih yang dibuat, Imam Malik, dia imam di Madinah. Ada riwayat kata dia buat sampai 40 rakaat. Ada riwayat kata dia buat, kalau masuk dengan witir, 41 rakaat. Ada riwayat kata 37 rakaat. Ada berbagai-bagai riwayat. Orang tanya Imam Malik, wahai Imam, ni apa cerita ni? Sampai zaman Umar Al-Khattab buat takat 20 ni, kita pergi pederah lebih pada 20 ni. Imam Malik jawab apa? Dia kata mereka di Mekah tak apa. Dia kata pasal mereka di Mekah semayang tarawih ni, semayang rehat, dia tak gelut. Mereka semayang 2 rakaat ke 4 rakaat, rest. Dalam tempoh rest tu ada yang bangkit pergi tawaf.
Buat tawaf sunat, habis tawaf sunat sat lagi, sini continue another 4, lagi 4 rakaat lagi. Jadi Imam Malik kata, depa di Mekah zaman Umar, depa duduk di Mekah, depa tarawih ni, depa tak one shot per habis 20. Depa buat 2, depa buat 4, depa rest, dalam tempoh rest depa pi buat tawaf, depa dapat pahala. Kita di sini kita tidak ada Kaabah untuk tawaf, maka kita tambah bilangan rakaat, dia kata. Tuan-tuan jangan kata Imam Malik ni buat bid'ah. Imam Malik ni imam hadis. Kalau kita faham hadis, bukan bandingan dengan faham Imam Malik terhadap hadis. Nah, abangnya apa? Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Hang buat banyak mana, Tuhan bagi banyak tu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Jangan pula tanya, ustaz kalau macam tu macam puasa kita tak boleh nak pi sampai 7.30, kita buat sampai ke 12, dia kira macam ni, kira itu nakai nama dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Jadi Nabi kata, mana-mana umat dia yang petah, yang mampu bercakap dan mampu mempengaruhi orang, suruh buat baik, gunakan kelebihan itu. Maka bersedekah itu disuruh Nabi SAW, walau sikit sekalipun, jangan bakhil akan dia. Biasakan. Kita tak boleh bagi banyak, pasal kemampuan kita takat tu. Boleh RM1 kita lepas bu. Takat mana boleh, dia kata tu. Takat mana boleh. Pasal apa? Bakhil mengakibatkan menyesal di hari akhirat esok. Maka janganlah pandang sedikit, maka jangan dinantikan banyak. Jangan. Kira bagi tekat-tekat RM1 ni tak rasa apa, aku nanti aku kaya, esoklah aku bagi sekali 10,000. Sampai mati tak bagi. Pasal tak dan kaya. Tak boleh buat banyak, buat sikit. Begitu. Tak boleh buat semua, buat separuh. Macam tu. Demikianlah kata hadis itu. Kata Adi bin Hatim, summa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, walau sa' walau binis. Sa'in walau biqabdah. Hadis tadi dia kata, summa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, walau sa' walau binisfi sa', walau biqabdah, walau bi ba'di qabdah. Yaqi ahadukum wajhahu harra jahannam atau harra nar. Diriwayatkan, kata dia sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata, bersedekahlah oleh sekalian kamu, jikalau tidak upaya banyak, sedekah segantang. Tak boleh nak bagi sampai 1 trailer, bagi segantang. Begitu. Ataupun tidak mampu segantang, maka bersedekahlah setengah gantang. Nabi kata tak boleh segantang, bagi setengah gantang. Dan jikalau tidak ada setengah gantang, bersedekahlah jikalau segenggam sekalipun. Nabi kata tak mampu nak bagi sampai segantang, segenggam pun bagilah. Dan jikalau tidak ada segenggam, sedekahlah setengah genggam sekalipun. Yang dapat memelihara seorang daripada kamu itu akan mukanya daripada panah neraka Jahannam ataupun panah laut api neraka Jahannam. Nabi kata tak boleh banyak sikit, tak boleh segantang bagi setengah gantang, tak boleh bagi secekak, tak boleh bagi setengah cekak, tak berapa boleh. Begitu. Kemudian sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, walau bitamrah, walau bisyiqqi tamrah. Oh, dahsyat tuan-tuan. Dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jikalau sekiranya tidak mampu segantang, tidak mampu setengah gantang, tidak mampu segenggam, tidak mampu setengah genggam, maka bagilah juga sedekah itu walaupun sebiji kurma. Nabi kata. Bagi, Nabi kata. Biasakan bagi. Tuan-tuan, kita di rumah kita ni, minyak atar ni banyak mana ada. Ni mesti orang pergi haji. Orang nak pergi haji, kita salam, kita lepas lah RM2-3 kat dia. Dia balik esok, dia lepas minyak atar sebotol kat kita. Hak orang duk bagi minyak atar ni, kalau buah dalam timba, setimba lah. Salam je lepas sebotol. Kita kata, ni apa ni? Ada ustaz, tak ada ustaz. Dia betul punya ustaz. Kita kata, tak apa, ustaz, tak apa. Ustaz, minyak atar kalau orang bagi, mana boleh tolak? Dia kata. Kita pun kata, terima kasih. Ambil buah dalam poket. Balik, buah dalam timba tu. Duk taruh timba tu buat apa? Pergi tengok mana masjid, mana surau, buah satu bekas tak orang tu.
Siapa-siapa mai boleh ambil lumuk pakai. Tiap-tiap orang mai buka botol lumuk, meter pahala kita duduk jalan. Very simple. Yang kata abwabul khair, yang kata pintu-pintu kebaikan ni everywhere, di mana saja ada. Kita nak grab ke tak mau opportunity yang dok ada tu, peluang-peluang yang dok ada tu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Dan jika tidak ada sebiji tamar, Nabi kata au bisyiqqi tamrah. Nabi kata kalau sebiji nak bagi pun tak boleh, bagi sebelah buah tamar. Anjuran suruh kita duk besok bagi ni, dia anjuran dia ni sampai tahap tu. Hang tak boleh segantang setengah gantang, tak boleh secekak, tak boleh setengah cekak, tak boleh berapa biji boleh bagi, tak boleh sebiji hang bagi, tak boleh sebiji koyak setengah bagi. Tuan sahabat saya pergi Mekah, dia nak buat, dia kata ustaz saya nak pergi kali, dia pergi kali ketiga. Dia kata ustaz saya nak pergi ni, saya nak buat betul-betul nak ikut sunnah Nabi. Dia kata, saya kata lagu mana tu? Saya nak start 8 hari bulan. Dia kata 8 hari bulan Zulhijjah saya nak start, saya nak pergi Mina. Dia kata pasal hadis Nabi cerita, kata Nabi SAW start haji dia 8 hari bulan. Nabi pergi ke Mina. Hari 8 itu dipanggil hari Tarwiyah, hari unta minum air. Saya nak buat macam tu. Dia kata. Saya kata tak boleh. Saya kata haji pergi dengan apa? Saya pergi dengan tabung haji. Tabung haji tak boleh haji, dia tak lepas. Tak harap saya nak buat juga. Ini ketegang. Balik esok orang panggil haji ketegang lah dah. Saya kata kalau mampu tak apa. Saya kata tapi jangan cari pasal. Kata sana bukan cerita macam kita nak melilau pegang kepala batas. Saya lagi pada Mina nak talab yang Arafah nak cunggik main Muzdalifah. Ini semua cerita nak di kelang kabut. Saya kata fikir habis-habis kau nak buat dah. Dia kata tak apa, saya pergi ni pun tak orang perempuan. Saya nak pergi dengan kawan aja. Kami nak buat ni, nak buat style rainbow. Dia kata. Saya kata rainbow itu bukan Nabi. Oh jangan, nanti orang zaman lah ni dia bantah pun ramai, kreatif tak tentu punca pun ramai kan. Tapi dia nak buat itu atas alasan nak ikut sunnah, itu tidak salah, betul, bahkan baik kalau sekiranya tak membawa susah. Dia buat, dia balik-balik main, memang muka dia nampak lain tuan-tuan. Muka dia ni memang nampak lain. Dia kata sepanjang ibadat dia berjalan kaki. Daripada hari 8 dia pergi di Mina, kemudian daripada Mina dia berjalan pergi sampai Arafah ni ustaz. Dia kata ustaz penat-penat. Dia kata bukan tak penat, tapi okey. Dia kata. Saya kata okey pasal apa? Lah ustaz, dia kata duk mengebat naik bas ni Malaysia dengan apa aja. Dia kata ni hak geng susah yang mai daripada Eritrea, yang mai daripada Somalia, yang mai daripada negeri-negeri susah ni bukan sikit. Buat ni mana ada bas, motor pun tak ada, pukul kaki je. Daripada Mina, daripada berjalan kaki pergi Arafah, daripada Arafah dia berjalan kaki mai Muzdalifah, daripada Muzdalifah dia berjalan kaki mai ke Mina, daripada duduk di Mina, depa buat ibadat ni masya-Allah tuan-tuan, bukan bandingan dengan kita ni. Depa ni mudah-mudahan depa dapat haji mabrur tu. Depa rasa getir dan payahnya nak dapat satu haji tu. Dia kata dia pergi sulam masuk dalam geng ni. Dia bergerak sekali dengan mereka. Dia berjalan dengan mereka. Ustaz, dia kata penat bukan tak penat. Dia kata tapi okey, dia kata. Dan dia kata yang paling saya tak tahu nak abang, dia kata ustaz, rasa ukhuwah Islamiah, rasa persaudaraan itu. Dia kata yang tu saya tak tahu nak cerita. Dia kata. Ni berjalan ni, merembah pergi pakat-pakat berjalan nak pergi ke Arafah ni duduk. Dia kata hang ada apa bagi kat kita, kita ada apa bagi kat dia. Satgi dia bagi ayam kat kita, satgi dia pergi beli apa, tang mana dia mai dia koyak. Tu yang kata korma belah dua tu. Dia boleh koyak bagi kat kita sebelah, dia sebelah. Dia boleh duduk, dia nampak kita susah, dia tolong. Dia kata ustaz, dia kata. Tu saya kata kalau dapat peluang kali keempat nak buat itu, 4 dak lah sekali ni, ada 3 ni. Buat sekali lah. Dia kata nak ambil thrill tu, thrill ibadat tu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, ini dalam ramai-ramai kita ni macam-macam orang tu ada. Hak jenis macam ni ada. Dia nak buat, dia nak cari tu. Tak dapat 100% macam Nabi. Tapi kurang-kurang 30-40% sudah dapat. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Nabi kata apa? Ajak diri bersedekah walaupun bisyiqqi tamrah, walaupun kurma tu koyak doa bagi kat kawan sebelah. Buat, Nabi kata.
Maka janganlah dikatakan sedikit ataupun dikatakan alang kepalang. Jangan pandang hina kepada kebaikan walaupun kebaikan itu sedikit. Kan? Contoh kebaikan yang sikit ni apa tuan-tuan? Contoh senyum. Senyum ni bukan gaduh keluar satu kederat, satu tenaga apa, tak gaduh, just bagi satu senyum dekat orang. Senyum itu sedekah. Nabi kata. Kita jumpa satu orang walaupun kita tahu dia duduk tengala, duduk buh kita kat atas belakang dan semua, kita jumpa dia, kita senyum. Jangan senyum perli, senyum betul ya, senyum manis elok ya kan. Apa punya cantik tuan-tuan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Benda ni mujahadah. Benda ni mujahadah. Atas diri kita lah. Kita nak tekan. Nafsu tak mau buat benda tu tuan-tuan. Nafsu ni apa dia? Nafsu ni nak balas dendam. Hang buat kat aku. Hari ni hari hang. Akan mai satu hari-hari aku. Itu nafsu. Sedap hang hari ni. Hang buat aku. Satu hari aku minta dekat Tuhan. Hang kena satu susah. Hang tahu. Macam tu nafsu. Tak mau tuan-tuan. Tak mau. Bagi senyum dekat semua orang. Senyum itu satu kebaikan. Jangan pandang hina kepada kebaikan itu. Baik. Dia kata jangan anggap satu kebaikan itu alang kepalang. Sambung hadis tu. Dia kata fa inna ahadakum laqillah wa qailun lahu ma aqulu lakum alam aj'al laka sam'a wa basara fayaqulu bala. Hadis ni pun dia macam orang menyanyi juga. Dia ada chorus. Dia kena drive. Dia kena baca pelan. Pasal apa? Pasal makna tu. Makna tu. Apa dia ni makna yang drive Zat ni? Dia kata maka bahawasanya setiap orang daripada kamu akan berjumpa dan akan bertemu Tuhan. Ini satu fakta tuan-tuan. Hang kaya ke? Hang miskin ke? Hang di atas dunia mulia ke? Hang di atas dunia dipandang hina ke? Hang di atas dunia apa, siapa, macam mana pun, one day, one nice day, kita akan balik menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan daripada tolak dalam WhatsApp lah ni, daripada tunjuk. Dia ni rumah bagus punya banglo, bawah gambar liang lahat. Atas ni tunjuk rumah sengit macam nak reban, bawah dia liang lahat. Dia tulis di bawah tu, dia kata apa? Walau bagaimana rupa rumah kita yang akhir sama sahaja. Wih, sengai betul. Macam ni punya gambar dia tak main. Kita boleh main sejuk kaki yang buat pasal. Kita tengok dia tunjuk dia punya ni lah lubang tu juga. Yang ni rumah sengit-sengit pun lubang tu juga. Hebat macam mana pun hang, itulah rumah hang yang last sekali. Kita takut tuan-tuan. Tengok tu dia duduk main sejuk kaki, semayang pun awal hari tu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Nabi kata apa? Nabi kata jaga baik-baik. Satu hari kamu akan bertemu dengan Tuhan dan berfirman Tuhan bagi setiap orang daripada kamu. Bukan setakat hal nak jumpa Tuhan aja. Soalan yang Tuhan nak bagi kat kita tu yang takut. Apa dia? Akan apa yang aku mau katakan bagi sekalian kamu ini, iaitu firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidakkah aku jadikan bagi sekalian kamu itu akan pendengaran dan penglihatan? Tuhan ni dia ungkit esok ni. Dia ungkit. Apa yang kita dapat hari ni, apa yang kita rasa pada hari ni, semua ni Tuhan ungkit. Dalam hadis dia kata apa? Tuhan akan tanya kita esok ni, pada hari kita mati esok ni, alam aj'al laka sam'an wa basara. Tuhan kata, bukankah atas dunia dulu aku pernah bagi dekat hang sam'an, telinga untuk mendengar? Hang dengar apa? Bukankah atas dunia dulu aku bagi dekat hang satu orang yang bersifat sempurna? Hang ada mata boleh tengok, hang ada telinga boleh dengar, hang ada mulut boleh bercakap, hang ada kaki boleh berjalan. Bukankah semua benda tu aku yang bagi? Apa hang buat dengan benda ni? Aku bagi telinga dekat hang, hang pergi dengar apa? Hang pergi dengar Quran, hang pergi dengar mengaji, hang pergi dengar ceramah, hang pergi dengar fitnah. Aku bagi dekat hang di atas dunia dulu basaran, mata untuk melihat. Hang pergi tengok apa? Maka dengan pendengaran dan juga penglihatan, dengan pendengaran itu kamu dengar suruhan aku dan kamu dengar tegahan aku daripada kitab dan pesuruh aku. Tuhan tanya, adakah pendengaran yang aku bagi dekat hang dulu, hang guna telinga tu pergi duduk dengar Quran? Guna telinga tu pergi duduk dengar hadis Nabi?
Hang guna telinga tu pergi buat apa? Tuhan ungkit benda ni. Dalam hadis Nabi SAW, Nabi kata yang boleh ungkit ni, tiga. Satu, Allah Subhanahu Wa Taala. Allah dia boleh ungkit, dan ini bukti hadis dia. Allah ungkit apa yang dia bagi kat kita. Yang kedua yang boleh ungkit, Nabi kata, yang kedua yang boleh ungkit, mak bapak. Mak bapak kalau dia sebut dekat anak dia, dia kata, ayah bagi apa kat hang selama ni? Bapa ungkit tu salah tak salah? Tak salah. Bahkan disebut oleh Nabi SAW sebagai orang yang boleh mengungkit. Dan yang ketiga, guru. Nabi kata, guru boleh mengungkit. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Pasal apa Nabi kata lagu tu? Pasal akhir zaman, tuan-tuan, berapa ramai manusia dia mengingkari jasa guru dia. Kalau dia duduk balik, dia sandang sorang-sorang fikir balik, aku ni yang pergi jadi macam hari ni mau ke agama, duk ambil berat hal-hal agama ni. Siapakah yang menjadi pencetus kepada perubahan aku ni? Mesti ada somebody yang merubah hidup kita. Mesti ada. Guru sekolah kita dulu ke, siapa ke tu imam kampung kita ke, ustaz mana ke yang duk main mengajar yang kita pergi duk dengar ke, dia mesti ada satu orang yang menjadi penyebab kepada kita ni jadi bangkit daripada tidur. Kemudiannya selepas daripada tu dia mai satu macam punya ujub, satu macam punya perasaan, dia menghina balik guru yang menjadi penyebab kepada dia diberi hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Dia condemn balik guru dia. Wal ayazu billah min zalik. Jangan, tuan-tuan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Maka Nabi SAW kata apa? Dia kata Allah akan ungkit, alam aj'al laka sam'an wa basara. Tidakkah dulu di atas dunia aku bagi kepada kamu telinga boleh dengar, aku bagi kepada kamu mata boleh melihat? Apa kamu buat dengan dua benda ini? Maka adakah suruh aku itu yang kamu perbuat? Dan apa yang aku tegah itu kamu jauhkan? Tuhan tanya. Atas dunia dulu dah hang dengar dengan telinga yang aku bagi, hang turut dah apa yang hang dengar? Maka jawab orang yang kena tanya itu, bahkan ya Tuhanku. Hari akhirat ni tak ada apalah, tuan-tuan. Kita jadi orang salah. Orang salah ni tak cakap apa dah. Kalau kita diheret ke mahkamah, duduk kandang orang salah tu, habis dah. Cakap pandai semua habis dah. Lutut ni lembut, nak berdiri pun tak boleh dah. Berasa macam nak paut di kandang orang salah tu, dia jadi lembut lutut. Pasal apa? Pasal kita orang salah. Kita duduk itu sebagai satu orang yang guilty. Kalau di mahkamah dunia kita boleh jadi lembut lutut, tuan-tuan boleh bayang tak kita duduk di mahkamah Allah Subhanahu Wa Taala? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Maka telah engkau jadikan hamba mendengar dan melihat. Ketika itu dia mengaku dekat Tuhan. Dia kata, ya Allah, betul atas dunia dulu telinga aku dengar terang elok, tak pekak apa. Mata aku terang elok, nampak semua. Betul. Fayaqul alam aj'al laka malan wa walada? Fayaqulu bala. Tuhan berfirman lagi kepada orang yang dah mati ini, tidakkah aku jadikan kepada kamu di atas dunia dulu malan wa walada, harta benda dan anak pinak? Tuhan tanya, atas dunia dulu bukankah aku takdirkan hang hidup senang? Bukankah atas dunia dulu hang earn pendapatan sebulan sampai 5-6 ribu? Bukankah atas dunia dulu hang punya pendapatan mencicah puluhan ribu? Bukankah di atas dunia dulu hang buat menyaga jadi? Bukankah di atas dunia dulu hang buat apa pun semua golden touch, sentuh jadi mai, sentuh jadi mai? Bukankah hang di atas dunia dulu macam tu? Tuhan tanya. Apa hang buat dengan harta tu semua? Bukankah di atas dunia dulu aku bagi dekat hang anak? Apa hang buat dengan anak-anak hang? Didikan apa yang hang bagi dekat mereka? Oi tuan-tuan, ni semua hak kita dapat ni Tuhan ungkit. Maka kata orang yang bersalah ini, bahkan ya Allah, mengaku, betul, atas dunia dulu saya hidup senang, anak apa semua cantik. Cuma itulah saya punya silap lah yang ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian.
masalah. Dia kata amal yang dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka iaitu tiap-tiap orang itu tetap amalnya yang di dunia ini itulah yang dibawa ke akhirat. Ini persoalannya. Yang Imam Asy-Syafi'i dia pegang kemah kepada hadis, iza mata ibnu adam inqata'a amaluhu. Imam Syafi'i dia pegang hadis Nabi kata apabila mati satu-satu manusia tu habis, sumber pahala semua tutup, putus. Illa min thalathin, melainkan 3 jalan aja pahala boleh duk pergi kepada orang yang mati dalam kubur. Apa dia? Sadaqatin jariyah. Atas dunia ada buat sedekah apa ke patut padan, pasang kipas angin di masjid, di surau ke apa ke benda satu dia buat, selagi mana benda tu duk berjalan, selagi itulah pahala dia berjalan. Au ilmin yuntafa'u bih, ataupun atas dunia dia ni duk mengajar ilmu, tak gaduh jadi ustaz pun, kita ajak anak-anak kita. Anak-anak kita ni tiap-tiap hari bangkit sembahyang subuh jemaah dengan kita, lepas tu baca Quran sama dengan kita. Kita ajak dia macam tu sampai esok dia menikah, dia berumah tangga pun itu yang dia bawa kepada rumah tangga baru dia. Kalau itu ajaran kita kepada dia, selagi mana ilmu yang kita bagi itu dipraktikkan, selagi itulah kita duk kubur tang mana pun pahala pi cari kita. Au waladin salih yad'ulah, ataupun tinggal anak saleh. Anak yang saleh ni duk angkat tangan minta dekat Allah, Allahumma ighfirli wa liwalidayya. Dia minta, ya Allah, ya Tuhanku, ampunkan dosaku dan dosa mak bapak aku. Tinggal anak macam ni, pahala dapat ke kita di sana. Imam Syafi'i kata ini 3 sahaja pahala, tidak ada lain. Itu sebab dia main fatwa Imam Syafi'i yang menjadi satu isu kontroversial pada hari ini. Imam Syafi'i dia stick kepada pendirian dia. Dia kata sebarang usaha yang dibuat di atas dunia untuk mengirim pahala kepada orang mati tidak sampai. Dia kata. Ini stand Imam Syafi'i. Apa panggil orang satu masjid pergi buat tahlil di rumah, panggil orang satu masjid pergi buat baca yasin di rumah, nak post pahala ni pergi dekat pak, dekat mak mati, Imam Syafi'i kata tak sampai. Sebahagian daripada ulama-ulama Asy-Syafi'iyah, mereka ni ambil jalan lembut sikit, mereka kata pahala ni urusan Allah. Kalau orang yang buat tu ikhlas, terpulang Allah lah. Kalau Allah rasa keikhlasan itu dia nak sampaikan pahala kepada orang mati, itu hak Allah. Tetapi tidak ada nas yang menyokong benda itu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, isu itu biasa saja. Itu isu perbezaan pendapat. Hari ni ustaz-ustaz pergi duk cengih bab ni pula, sampai nak balik mikrofon marah, geng ni marah balik nu marah balik ni. Penat tuan-tuan bila dengar. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Baik, dia kata maka amal yang baik itu adalah amal yang memelihara tuannya daripada panas api neraka, walau sedikit amal itu sekalipun. Yang pentingnya apa? Amal yang kita buat masa kita hidup ni. Hak ni lah nak tolong kita di sana esok ni. Dah mati, jangan harap. Jangan harap orang lain nak kirim mai dekat kita. Pasal tidak ada jaminan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apabila seseorang itu telah menghadap Tuhan, maka berfirmanlah Allah Subhanahu wa taala seperti dalam masalah tadi. Apabila telah dijawab oleh seseorang itu, seseorang yang kena tanya itu, maka berfirman Allah Subhanahu wa taala seperti mana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sambung hadis tu dia kata fayaqulu aina ma qaddamta li nafsik. Bila ada Tuhan tanya dia, mana dia, apa yang hang buat dengan pendengaran, dengan penglihatan, dengan harta, dengan anak-anak hang masa di atas dunia dulu. Dia ni pocik, apa pun tak ada. Saya dulu Allah bagi mata, mata ni tak guna untuk tujuan agama. Allah bagi telinga, telinga tak guna untuk tujuan agama. Allah bagi harta, harta pun macam tu saja. Allah bagi anak, anak pun saya tak didik dia dengan cara agama. Habis saya ni apa pun tak ada. Bila damai macam tu, fayaqul, Tuhan kata dekat dia, aina ma qaddamta li nafsik. Tuhan tanya kepada dia ni, mana barang yang kamu persembahkan bagi diriku di sini. Tuhan kata kalau dah macam tu, aku bagi hang hidup sampai umur 65, aku bagi hang hidup sampai umur 75, aku bagi hang hidup sampai umur 90, apa benda yang hang bawa mai kat aku hari ni?
Tak susah hati kata tuan-tuan kalau kita kena soalan ni. Dah kalau aku bagi telinga hang tak guna untuk agama, aku bagi mata hang tak guna untuk agama, apa yang aku bagi hang tak guna untuk agama, hari ni hang main mengadap aku, hang bawa apa kat aku? Ni hak kita duk baca ni hadis. Apa hang nak jadi esok? Nabi SAW cerita ke kita awal-awal pada hari ini supaya kita tak buat silap. Mana barang yang kamu nak persembahkan untuk dirimu kepada aku di sini? Mana kebajikan yang kamu buat di atas dunia? Tuhan tanya. Sambung hadis tu, dia kata fayanzuru qaddamahu wa ba'dahu wa an yaminihi wa an shimalihi summa la yajidu syai'an yaqiya bihi wajhahu harra jahannam. Maka memandanglah ia ke depan, ke belakang, kanan, kiri dan sebagainya, maka tidak didapati apa satu pun pahala yang boleh dipersembahkan kepada Allah. Dia jadi lagu budak-budak tak mengaji apa ni. Pergi sekolah, cikgu tanya. Bila tanya buat garu pala, buat langut tengok langit, buat mulut kumat kami, saya lagi makan penampang lah budak ni. Orang dah hajar dah kemarin, orang dah bagi kerja rumah, suruh balik buat. Hang orang mengajang, hang duduk tidur, hang tak dengar, hang balik rumah, kerja rumah hang tak buat. Hari ni orang main tanya, dia buat kelipur mata, dia buat tengok langit, dia buat tengok apa, dia kedegam dia bagi sekali. Kalau kena cikgu hak jenis 3 suku ni lah, dia boh lah. Hangat lah dia pun. Apa hal dengan budak ni? Nampak tuan-tuan? Allah Subhanahu Wa Taala di hari akhirat esok macam ni juga cerita dia. Tuhan ungkit semua ni, penglihatan, pendengaran, anak, harta benda semua aku bagi. Mana dia benda yang hang buat untuk aku? Tak ada. Bila tak ada, jadi apa yang disebut ni, fayanzuru qaddamah wa ba'dah, tengok ke depan, tengok ke belakang, wa an yaminihi wa an shimalih, beralih kanan, beralih kiri, duk kelipong biji mata, la yajidu syai'an yaqiya bihi wajhahu harra jahannam. Maka persembahan yang dia nak bagi dekat Allah tidak ada. Persembahan yang boleh nak jadi memelihara dia dan wajahnya daripada panas api neraka jahanam tidak ada. Amalan hak kita buat ni, hak nak jadi perisai, hak nak jadi shield yang nak melindungi kita daripada kena ni, tak ada. Bila tak ada perisai, kita terdedah kepada malapetaka di hari akhirat esok. Yang persembahan itu nak memelihara wajahnya daripada kena panas neraka. Inilah hal setengah orang yang tidak berkebajikan masa di atas dunia. Atas dunia tak ada kebajikan dia buat, dan tiada apa satu sedekahnya walau sedikit sekalipun. Atas dunia tak ada buat baik, yang dia buat jahat semata-mata. Adapun orang yang ada baginya kebajikan dan sedekah, maka ada persembahan dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala, jadi terpelihara ia daripada neraka. Masa tu baru tahu nilai sebelah kurma yang dia bagi itu rupa-rupanya bernilai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Barulah dia kata, mujunglah aku ada bagi juga sedekah sikit, dia menjadi perisai aku daripada api neraka. Maka dengan kerana itu dipesankan oleh Nabi SAW seperti yang akan datang ini. Nabi bersedekah sedikit atau banyak, jikalau dengan setengah biji tamar sekalipun, maka dia menjadi pemelihara diri kita daripada kena api neraka. Sebagaimana pesan Nabi SAW. Nabi kata, liyaqi ahadukum wajhahun nar walau bisyiqqi tamrah. Nabi kata apa? Hendaklah memelihara seseorang daripada kamu akan mukanya daripada kena bakang api neraka, walaupun masa atas dunia hanya bersedekah sebelah tamar sahaja. Sebelah saja pun sana esok very meaningful, sangat membawa makna kepada kita semua. Yakni setengah biji buah tamar sekalipun bernilai di sana. Maka sesungguhnya rupa sedekah itu sikit, tetapi faedahnya lebih banyak daripada sedekah yang banyak kalau ikhlas. Orang yang bagi banyak pun tak ikhlas, nak menunjuk tak ada guna. Kita bagi sikit pun, sikit banyak ni tuan-tuan sangat subjektif. Sikit dengan banyak ni subjektif. Maksud dia apa? Kita tak boleh kata 1,000 tu sikit. Kita tak boleh kata 10,000 tu banyak. Tak boleh. Pasal apa? Sikit banyak dinisbahkan kepada kawah bagi.
Kalau dia ni dalam poket, dalam bank, dalam apa semua himpun baru ada 300. Tiba-tiba dia bagi 100 sedekah. Itu sudah berapa? Itu sudah 1/3 daripada hak dia miliki. Dia ada 300. PATM cek ni pun duk lindung, tak bagi kawan belakang tengok pasal 300. Takut kawan belakang duk tinjau. Allahu Akbar. Tengok main dengan kereta bagus. 300 ya. 300 ya. Dia bunyi lagu tu. Jadi 300 ni pakai jubah pergi labuh pergi duk lindung lagu tu. Nak tengok 300 ni. Kalau dia dalam bank pun ada 300. Di rumah pun tak ada apa. Kalau dia boleh bagi sedekah 100. Banyak tak? Banyak. Berbanding dengan kawan yang ada 1 milion. Dia bagi 100. Samakah dia dengan kawan yang ada 300 bagi 100? Tak sama. Maka itu sebab kata banyak sikit sedekah ini subjektif. Berdasarkan kepada orang yang bagi itu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kalau sekiranya dia bagi itu walaupun nampak sikit. Tetapi banyak pada dia. Kerana dia orang yang tidak ada. Misalnya. Kerana ada kalanya sedekah yang banyak tetapi membawa kepada riya dan membawa kepada gah di hati dan sebagainya. Itu tidak guna. Tetapi sedikit tidak demikian. Bagi sikit tapi hati ikhlas. Kerana dipandang akan sedikit dan alang kepalang. Tetapi jadi ia berharga kepada orang yang lapang dan ditolong. Orang susah tuan-tuan. Kita bagi kat orang kaya. Kita bagi 1,000 dia kata 1,000 tak ada apa lah. Pasal dia kita pergi bagi kat orang susah. Bagi RM10 air mata turun derai. RM10 bagi dia besar. Tapi suah RM10 ada yang mata baru turun. Nilai besar RM10 tu pada orang yang susah. Jikalau sedikit sekalipun. Wallahualam. Kita berhenti tentu. Lepas ni dia akan masuk sambungan hadis ni. Baca saya ingat setahun baru habis. Pasal apa? Pasal kuliah 3 kali setahun. Kan? Jadi setahun baru habis. Akan datang hadis yang sama tak habis lagi. Dia akan main pula apa? Cakap manis dan cakap elok memelihara diri daripada neraka. Dia step dia duduk main dia tu turun. Anjuran suruh buat baik ni, mula-mula dia kata kalau boleh bagi banyak, bagi banyak. Tak boleh bagi segantang. Tak boleh bagi tengah gantang. Tak boleh bagi secekak. Tak boleh bagi setengah cekak. Tak boleh bagi sebiji. Tak boleh bagi setengah sebelah daripada sebiji kurma. Tak boleh juga. Dia nak main lagi di bawah ni. Tak boleh juga dia kata apa? Fa illam yajid fa bi kalimatin thayyibah. Kalau dah sampai tak ada apa nak boleh bagi ke orang, tak apalah, hang tak bagi apa, tapi mulut hang jaga. Jangan duk bercakap tak elok ke orang. Kalau kita satu orang yang tak mampu nak bagi, itu yang saya sebut, kalau sekiranya kita tak boleh nak buat baik, jangan buat jahat. Dan tu ya. Baik pun tak buat, jahat duk gelut. Maka akibat kebinasaan dia akan mai dalam kuliah yang akan datang insya-Allah. Lepas itu tuan-tuan dia akan pergi masuk. Saya tengok dulu, saya nak mungkin lompat-lompat tajuk-tajuk dia ni sebab akan datang dia akan mai cerita tafsir apa daripada suratul Baqarah. Ada beberapa ayat yang penting-penting. Semua Quran penting. Tapi yang terlalu biasa kita dengar tu saya skip. Kita akan tengok. So, bab tentang surah Al-Baqarah akan datang ni, dia nak main cerita tentang kejadian manusia. Asal kita ni macam mana? Kita start dengan Adam alaihissalam. Adam tu start daripada apa? Adam start daripada tanah. Tanah apa? Itu dia akan main. Yang perbincangan ini terhasil daripada tafsir yang ada di dalam surah Al-Baqarah. Tanah ni, Adam dulu dibuat daripada adonan, campuran tanah-tanah yang diambil di merata-rata tempat. Sehinggalah terbentuknya Adam. Lepas itu daripada Adam, asal pok Adam tu aja. Dengan isteri dia Hawa. Tentu yang hari ni dia keluar main orang putih kulit lagu ni, yang dia main orang Arab kulit macam ni, yang main geng yang duduk di Mediterranean kulit dia macam ni, dia main orang Asia kulit dia macam ni. Ni semua ni main daripada mana?
Ada penjelasan di dalam tafsir surah Al-Baqarah. Panjang umur, diberi kelapangan masa, insya-Allah kita tengok. Kita tangguhkan dengan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw. Allahumma salli ala Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Allahumma aftah alaina futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin bijahi khatamil mursalin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina siratal mustaqim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ij'al jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum.